Assalamualaikum, saya Mirza binti Muhammad Fauzi, metrik nombor 270736. Saya akan ceritakan tentang apa itu usul fiqh. Usul fiqh ni merupakan muraqah idafi yang terdiri daripada dua perkataan, dua kalimah, iaitu usul dan juga fiqh. Apakah yang dimaksudkan dengan usul? Usul adalah dalam konteks bahasa bermaksud asas terhadap satu perkara, manakala fiqh ni pula adalah pemahaman yang mendalam dalam satu perkara. Manakala dalam konteks syarak, usul fiqh ni didefinisikan sebagai satu keadaan, satu kaedah yang diaplikasi oleh seseorang mujtahid untuk menistidbat sesuatu hukum syarak yang bersifat amali yang diperoleh daripada dalil-dalil yang terperinci. Oleh sebab itu, ilmu usul fiqh ni terus turut dianggap sebagai dalil kepada fiqh, kerana ilmu ini terdapatnya himpunan sumber-sumber yang penting yang merupakan asas utama sebelum sesuatu hukum ni dikeluarkan oleh para fuqaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah binti Syuaimi, nombor metrik 26409, akan berkongsi tentang perbezaan antara usul fiqh dan qawaid fiqh. Perbezaan yang pertama, usul fiqh sebagaimana yang disebutkan di dalam definisinya adalah merupakan dalil-dalil umum, manakala qawaid fiqh pula diibaratkan sebagai hukum hakam yang bersifat umum. Perbezaan yang kedua, fokus perbincangan bertopik ataupun maudhu' bagi ilmu usul fiqh adalah dalil dan juga hukum, manakala qawaid fiqh lebih tertumpu kepada perbuatan mukallaf. Sebagai contohnya, di dalam usul fiqh terdapatnya sebuah kaedah usuliyah yang disebutkan seperti ayat berikut, di mana bermaksud kata perintah membawa kepada hukum wajib kecuali jika terdapat qarinah yang mengalihkan daripada wajib kepada sunat. Kaedah di atas jelas menunjukkan bahawa usul fiqh lebih menumpukan kepada dalil dan hukum. Justeru jika dilihat kepada nas-nas Al-Quran ataupun hadis yang terdapat padanya kata perintah, maka ia membawa kepada hukum wajib selagi mana tidak terdapat petunjuk lain yang mengalihkannya dari hukum tersebut. Manakala contoh bagi qawaid fiqh adalah seperti ayat berikut yang membawa maksud perkara yang memberi mudarat itu hendaklah dihilangkan. Daripada qawaid fiqh ini, kita dapat melihat bahawa setiap perbuatan mukallaf yang mendatangkan mudarat hendaklah dihilangkan. Maka kita mendapati bahawa kaedah fiqh memberikan tumpuan kepada perbuatan mukallaf. Perbezaan yang ketiga, sesungguhnya kebanyakan permasalahan usul fiqh tidak berkhidmat untuk membawa kepada hikmah pensyariatan dan juga tujuannya. Ini berbeza dengan qawaid fiqh yang mana ia memberi hikmah di sebalik hukum hakam syarak, serta ia berkhidmat kepada maqasid al-syariah yang bersifat umum dan juga khusus. Sebagai contoh, di antara maqasid syariah adalah untuk menjaga agama, nyawa, akal, harta dan juga maruah. Untuk berkhidmat kepada kelima-lima maqasid syariah ini, qawaid fiqh memainkan peranannya seperti berikut. Islam melarang umatnya untuk memberikan kemudaratan kepada sesiapa sahaja. Ini termasuklah kemudaratan kepada nyawa, harta benda, akal dan seumpamanya. Oleh kerana itu, terdapatnya qawaid fiqh yang mengatakan tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira binti Abdul Razak, metrik nombor 264854. Seterusnya, kita beralih kepada fungsi usul fiqh itu sendiri. Yang pertama, usul fiqh berfungsi sebagai suatu kaedah untuk mengistinbat hukum-hukum syarak yang bersifat amali dan juga yang diperolehi dari dalil-dalil tafsil, iaitu dalil Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan seumpamanya.
Mengistinbat hukum ni maksudnya macam cara-cara untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak seperti hukum yang sedia ada, wajib, haram, makruh. Kaedah-kaedah untuk mengeluarkan hukum ini diaplikasikan oleh para mujtahid, iaitu para sarjana Islam yang akan menggunakan ilmu usul fiqh ini untuk mencari penyelesaian terhadap bentuk-bentuk masalah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah amaliyah, iaitu ibadah yang bersifat praktikal seperti solat, membaca, makan, mengata, bercakap dan sebagainya. Jadi, ia juga boleh dikatakan berfungsi sebagai kaedah macam mana para mujtahid ni menetapkan atau mengeluarkan hukum bagi permasalahan baru yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini dan juga permasalahan yang masih tidak jelas akan hukum hakamnya. Yang seterusnya, usul fiqh ini juga dianggap sebagai dalil kepada fiqh kerana pada ilmu ini terdapatnya himpunan sumber-sumber penting yang merupakan asas utama sebelum sesuatu hukum itu dikeluarkan oleh para ulama. Hukum yang tersedia dalam Al-Quran ada yang secara umum lazimnya. Jadi kita perlu telitikan ia supaya ia sesuai digunakan dengan zaman kini berlandaskan panduan ilmu-ilmu dalam usul fiqh. Yang keempat, ia juga berfungsi sebagai panduan kepada pejuang Islam yang berminat dalam menyelidik hukum Islam ataupun berjihad dari terpesong untuk melakukan kesilapan dalam berfatwa. Dan yang terakhir, ia dapat memelihara agama Islam daripada penyalahgunaan dalil. Dipandu oleh usul fiqh, hukum yang dikeluarkan melalui ijtihad akan masih diakui oleh syarak. Dengan mempelajari ilmu usul fiqh ini, kita dapat mengetahui kaedah-kaedah, prinsip-prinsip umum syariat Islam, cara memahami sesuatu dalil itu dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Itu saja untuk fungsi usul fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Alawi. Nombor menteri saya 73553. Saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan kepentingan usul fiqh. Antara kepentingan usul fiqh ialah yang pertama, ilmu usul fiqh ialah suatu pengetahuan tentang kaedah yang menjelaskan para fuqaha tentang cara-cara istinbat hukum daripada dalil-dalil syarak. Yang kedua, ilmu yang mampu membimbing para fuqaha untuk istinbat hukum. Yang ketiga, dapat mengetahui cara ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum. Mujtahid tidak dapat mengetahui sesuatu hukum fiqh kecuali dia memproses dalil-dalil yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, memproses dalil barulah kita dapat memperolehi natijahnya, iaitu hukum fiqh. Yang keenam, untuk memproses dalil, mujtahid perlu mengetahui kaedah-kaedah tertentu yang terdapat dalam ilmu usul fiqh. Yang ketujuh, kita dapat melakukan pertarjihan tentang pandangan para ulama silam. Yang kelapan, dapat mengeluarkan hukum baru yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Yang kesembilan, dapat memelihara agama daripada penyalahgunaan dari dalil oleh ulama-ulama palsu. Yang terakhir, memberi kesedaran kepada orang awam bahawa hukum Islam tidak boleh direka cipta oleh akal manusia, tetapi bersandarkan kaedah yang bersumberkan wahyu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hafizah Syahada binti Abdul Aziz dan nombor metrik saya ialah 264802. Saya akan meneruskan part yang terakhir, iaitu siapakah tokoh usul fiqh. Kami telah memilih salah seorang daripada tokoh usul fiqh yang terkenal, iaitu Imam Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau adalah imam besar dan juga merupakan tokoh ulama mazhab Syafi'i yang dilahirkan pada tahun 419 Hijrah di salah sebuah kampung di Nisabur yang dikatakan sebuah kota besar yang telah melahirkan ramai tokoh ulama oleh Imam Al-Baghdadi. Umat Islam telah membuka kota ini pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau telah mengarang lebih daripada 40 kitab
dan wafat pada tahun 25 Rabiul Akhir tahun 478 Hijrah. Beliau telah dimakamkan di negeri kelahirannya iaitu Nisabur. Selepas beberapa tahun, kuburnya dipindahkan ke perkuburan Husain dan dimakamkan di sebelah kubur bapanya. Imam Abdul Malik Al-Juwaini dibesarkan dalam suasana yang penuh dengan keilmuan. Hal ini kerana tempatnya membesar didiami oleh individu-individu yang mempunyai ilmu, kebaikan dan kefahaman dalam urusan agama. Beliau juga telah dididik dan diasuh semenjak beliau masih kecil. Bapanya iaitu Abu Muhammad Abdullah Al-Juwaini adalah merupakan seorang ulama besar pada zamannya di Nisabur. Beliau menjadi tempat rujukan dalam bidang fiqh, akidah dan ilmu-ilmu lain. Beliau juga terkenal dengan sifat warak dan zuhud. Seterusnya, beliau telah mempelajari, menghafaz, membuat kajian dan mengurai segala masalah yang terdapat dalam kitab-kitab karangan bapanya semenjak beliau masih remaja lagi. Beliau juga telah mempelajari ilmu daripada ulama mazhab Syafi'i yang terdapat di seluruh Nisabur dan tidak hanya bergantung kepada apa yang diajar oleh bapanya. Beliau juga telah merantau ke pelbagai negeri bagi menambah ilmu pengetahuan. Antaranya ialah Mekah dan Hijaz. Disebabkan itulah beliau dikenali dengan gelaran Imam Al-Haramain, iaitu Imam Dua Tanah Haram. Akhir sekali, setelah kewafatan bapanya, beliau telah mengambil alih tempat bapanya dalam memberi pengajaran dan ilmu. Umur beliau ketika itu belum mencapai 20 tahun. Wazir Nizul Mulk Al-Hasan bin Ali At-Tatusi telah membina untuknya sebuah madrasah yang dikenali sebagai Madrasah An-Nizamiyah. Beliau telah mengajar di sana selama hampir 30 tahun.